Sebab tu, kalau orang tanya saya, Ustaz, saya ni kena gangguan dah lama, macam mana saya nak sembuh Sebenarnya boleh sembuh dengan 3 benda ni kena jaga. Siapa-siapa nak sembuh, siapa nak benteng diri kuat, 3 benda ni kena jaga. Dan inilah rawatan dia pun. Siapa yang datang pada saya, dia kena gangguan sihir ke, saka ke, jinasyid ke, santau apa, 3 ni kena jaga, tak boleh tinggal. Kalau 3 ni tak jaga, sampai bila tak akan sembuh. Jumpalah banyak perawat, 100 perawat pun dia tak akan sembuh. Yang pertama sekali, kena jaga rohani. Hubungan kita dengan Allah SWT. Rohani yang paling tinggi, paling kuat yang jaga adalah tauhid kepada Allah. Saya cakap tadi apa? Syarat utama sembuh? Yakin Allah yang menyembuhkan kita. Itulah syarat utama untuk kesembuhan. Okay, sebab tu adalah tauhid. Yakin kan Allah yang sembuhkan? Okay. Kemudian rohani, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga juga amalan-amalan lain. Solat, baca Quran, zikir, kan? Semua tu. Tu rohani tu. Kemudian yang kedua, emosi. Emosi kena jaga. Emosi saya cakap apa tadi? Personologi tadi. Kalau pandang kena ubah perangainya. Kalau cepat sentak, kena ubah perangainya. Kan? Kalau cepat marah, kena ubah perangainya. Kalau cepat merajuk, cepat takut, apa semua tu, semua kena ubah. Kalau seorang yang apa dia kata, suka buat kerja lambat-lambat, kena ubah perangai dia kepada punctual. Contoh dia. Okay, itu semua adalah emosi. Jadi jaga emosi, jaga rohani, jaga emosi. Ketiga, jaga jasad. Jaga jasad. Bila rohani dah jaga, emosi jaga, jasad jaga pun tak jadi. Contoh, tak jaga buat makan. Tak jadi. Banyak makan. Contoh ada gout. Bedal juga makan seafood banyak-banyak. Akhirnya kaki jam ataupun cramp, sakit dan sebagainya. Ganggu emosi tak? Dia naik balik ke atas. Ganggu emosi kan? Bila dah sakit mesti nak marah. Kan tu tak kena mood swing lah sebagainya. Bila mood dah tak betul, emosi dah tak baik, dia naik balik yang ke atas. Dia ganggu ibadat kita. Malas nak sembahyang. Dah sakit, malas nak sembahyang, nanti dululah. Kan? Nampak tak? Automatik dia ganggu semua tu. Sebab tu rohani, emosi, jasad jaga. Siapa kena gangguan tu macam mana pun jaga 3 benda insya-Allah. Yang jasad tadi salah satu, kena jaga sumber makanan, betul. Kemudiannya jaga juga terapi-terapi yang lain. Contoh, terapi jasad, bekam, urutan, makanan sunnah kena jaga. Betul? Tu semua kena jaga. Lepas tu perangai pun kena jaga. Perbuatan. Contoh, saya ada rawat seorang budak tahfiz ni. Dia dah hafal pun 30 juz. Tapi dia kena gangguan yang kuat. Gangguan jin? Gangguan jin yang kuat. Gangguan jin yang kuat. Bila saya cek, saya tengok, orang ni kau okey. Maksudnya dia cerita pasal dia jaga solat dia semua, Quran dia baca, apa zikir pun okey Ustaz. Tapi kenapa gangguan juga? Emosi pun okey dia, tak adalah nak cepat-cepat nak serabut ke apa benda ke, tak ada. Dia jaga semua. Bab jasad dia kantoi. Dia tewas kat situ. Sebab apa? Bukan. Dia suka tidur lepas asar dengan lepas subuh. Kajian menunjukkan siapa yang tidur lepas subuh 9 hari nak kembali normal sistem tu badan dia. Ya ke? Lepas subuh. Siapa yang suka tidur lepas asar mengambil masa 21 hari nak kembali normal dengan sekali tidur tadi tu. Jadi bila jasad kita dah lemah, gangguan mudah tak? Sebab tu saya kata kena jaga 3 benda, rohani, emosi, jasad. Rohani tak cukup, emosi tak cukup, jasad kena jaga juga. Saya baru tidur basah ni. Kalau tak ada satu benda yang menyebabkan kita nak kena tidur lepas asar atau lepas subuh, jangan tidur. Sebab apa? Dia melemahkan sistem tu badan kita yang memungkinkan jin tu boleh mengganggu kita ikut sudut itu. Dia tak boleh ganggu subuh ni. Sebab dia tak boleh ganggu kita dari sudut rohani. Sebab kita mantap okey, contoh jaga solat okey, Quran semua okey. Dia ganggu sudut yang kedua, emosi. Kita okey juga. Boleh kontrol dan sebagainya. Ganggu yang ketiga, jasad. Dia suka tidur lepas asar, badan lemah, gangguan mudah. Cuba tengok budak tidur lepas asar, jadi apa? Dia macam lemah. Lemah satu, mengigau je macam ni siang ke malam. Nak pergi sekolah lah kan. Badan dia tak betul lah. Tak betul lah tu. Sistem nak pergi sekolah. Kecil-kecil. Ya, betul. Sebab apa? Sebab tu ada Nabi beritahu, jangan tidur lepas asar, mewarisi penyakit gila. Tu. Sebab tu kajian, ulama' kaji, ulama' dah bidang perubatan ni dia kaji. Itulah dapatan dia. Sebab tu budak tahfiz tadi, walaupun dah ada 30 juz dalam diri dia, walaupun dia dah jaga solat, jaga tahajud malam baca Quran, jasad dia tak jaga, habis. Sama juga. Sebab tu 3 benda ni jagalah. Sebab tu saya sangat suka kalau pasien saya ni betul dia dah jaga rohani dia okey, emosi dia stabil, tapi yang jasad jangan tinggal. Makanan sunnah kena ambil setiap hari. Kenapa makanan sunnah kena ambil setiap hari? Sebab dia akan mengalir dalam badan kita ni, dia menjadi benteng untuk kita. Kalau lu jin sihir contoh, jin ambil contoh lah, jin sihir paling mudah. Badan kita short leg kan.
Tapi bila ada unsur makanan sunnah, dia akan panas. Dia tak tahan, dia akan keluar. Contoh makanan sunnah yang Ustaz Okey. recommend amal apa? Okey, kalau macam saya sendiri, saya dah 14 tahun amalkan, daripada awal saya buat rawatan, saya dah 15 tahun dalam rawatan ni. Kurma Ustaz. Kan, saya amat kurma tu je juga. Tapi saya kadang-kadang je lah. Tapi yang paling saya istiqomah adalah madu, pati delima, minyak zaitun dan putus soda. Hari-hari. Hari-hari. Okey, dia ada cara pengambilan dia. Dia tak boleh main ambil semua sekali itu je. Dia cara. Kalau saya, madu tulang hitam. Madu tulang hitam is the best. Sebab dia punya khasiat dia tinggi. Madu tulang dia banyak jenis. Ada yang gold, ada yang warna perang, ada warna hitam. So warna hitam ni paling tinggi khasiat dia. Jadi madu tulang hitam 1 sudu, pati delima. Tahu pati delima kan? Okey. Yang macam gusan ni apa tak kisah. Setengah sudu, campurkan dengan air suam. Kacau kalau macam. Jadi antibiotik sebenarnya. Jadi dan minumkan. Lepas tu saya ambil juga minyak zaitun. Minyak zaitun 1 sudu, campur dengan minyak soda 7 titis. Ataupun saya beli terus minyak zaitun yang dah siap campur dengan soda. Minum 1 sudu, minum. Itulah saya setiap hari. Itu maksudnya campur air ke apa? Tak, itu gitu je. Okey. Tapi bagi mereka yang tak boleh nak minum minyak macam tu je, dia standby dulu bancuan madu campur pada 5 tadi tu. Standby, minum dulu minyak zaitun dengan soda tu. Lepas tu baru minumkan tu. Itu. Okey. Jadi madu campur pada 5, madu unsurnya adalah panas, pati delima unsur dia adalah sejuk. Seimbang jadi antibiotik. Minyak zaitun dan minyak zaitun dan juga habatus sauda. Minyak zaitun untuk imun. Habatus sauda untuk enzim. Jadi dia lengkap, jaga. Kita makan insya-Allah perut kita, jantung semua okey. Dia itu. Jadi maknanya makanan sunnah ni ada dalam badan kita. Dia sebagai satu benteng enggak. Sebab tu perawat salah satu benteng diri jangan tinggal makanan sunnah. Dia kalau dia kena tempias ke dia cepat recover. Faham. Dia gitu. Okey. Sebab tu semua sudut kena jaga. Jangan kena gangguan jin dia. Jaga baca Quran banyak-banyak. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kurang tepat. Kena tambah semua. Sebab tu Rasulullah kata, jagalah kesihatan kamu. Orang Islam ni kena kuat. Dengan cara jaga kesihatan lah. Barulah kita nak berperang ke apa boleh. Tapi kalau semua sakit nak pergi perang macam mana? Saya pun dalam pas minggu ni tak tahu kenapa. Saya tak ada expect kita akan cakap pasal benda ni pun dalam podcast. Cuma for the past minggu ni saya memang in depth gila. Banyak dengar podcast pasal the relationship between sunnah dengan sains. Okay. So especially makanan, saya nak share satu yang saya paling mind blown sekali sebab saya rasa memang boleh relate. Is makan sambil minum air. Okay. So tapi saya nak sentuh dari segi sains dia. Okay. Sebab saya selalu fikir, kenapa saya ni macam jenis yang bloated dan sebagainya. Okay. So bila kita makan, rupa-rupanya bila kita makan, obviously yang pertama sekali makan duduk lah. Kelebihan dia kalau kita tengok dari segi sains adalah bila kita makan diri kan, saya rasa mungkin Ustaz pernah dengar, adalah otak kita dia sense tau kita tengah makan, nak makan. So dia akan send signal ke perut untuk keluarkan asid supaya boleh cerna makanan. Betul. Tapi bila kita makan berdiri, masa yang diperlukan untuk otak kita send signal badan proses asid yang secukupnya adalah lebih kurang 7 saat. So bila kita makan dalam keadaan berdiri, tak sampai 7 saat makanan dah sampai perut. Dia laju lah. So asid tak ready lagi. Tapi kalau kita makan duduk, kita makan, masa yang dia ambil tu untuk dia sampai ke perut dalam keadaan duduk, sempat bila kita sampai tu dah asid dah ready untuk cerna makanan dan absorb semua khasiat. Masya-Allah. So bila kita lambat tu, bila kita terlalu cepat, tu dia jadi kita ada bloated, gas dan sebagainya sebab perut kita tak ready. Betul. Dan bila kita makan sambil minum pula, sama juga apa yang akan jadi orang selalu bloated bila makan sambil minum, ataupun kalau korang perasan makan dan minum at the same time, makan macam lambat bila akan hadam. Korang akan punya perut akan kembung lama lepas makan 2, 3, 4, 5 jam. Sebabnya bila kita minum, makanan yang dalam perut tu dia tengah nak hadam ni, guna asid tersebut. Dan air yang kita minum tu akan mencairkan asid tu. So asid tu tak efektif untuk mencerna makanan tu. So Rasulullah bagi tahu jangan makan sambil minum air kan. Masya-Allah. Dan juga salah satu masalah yang lagi besar pula zaman sekarang yang dulu tak ada adalah air sejuk. Zaman dulu tak ada air sejuk sangat. Ais betul. Paling sejuk pun mungkin lah 20 Celsius lah. Dalam kita air putih ais je terus. Dah kita makan sambil minum dengan air sejuk. Kalau kita makan kat kedai, air teh ais semua sampai makan roti canai contoh kan. Tengah cerna, tambah air cair, tambah air sejuk. Apa yang jadi? Makanan jadi keras. Dia mensolidify makanan tu, membuatkan tak boleh nak proses dengan efektif. Satu, khasiat kita tak absorb semua. Yang kedua adalah tu, dari situlah jadi mungkin ada certain orang jadi susah nak berak tu panggil apa?
Sembelit. sembelit dan sebagainya. Sebab benda-benda tu makanan tak seproses cukup. Ya, betul. So hadis Nabi ni semua bila Masya-Allah. relate dengan saya, Mamat ni dia dulu bodybuilder masuk kat dekat Oh. Australia. Saya dengar podcast dia bodybuilder masuk pertandingan, tapi orang Islam. Tapi bila Allah SWT bagi dia hidayah, dia divert semua benda yang dia tahu pasal makanan kepada sunnah Nabi SAW ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita semua ni, saya memang main blow gila. Banyak lagi ada share, tapi itu antara salah Allah. satu kita cakap pasal jasad itu. Betul. Sebab itulah kita nak sembuh, nak baik pun kena jaga jasad. Dia tak boleh satu sudut saja, dua sudut tak boleh. Dia kena tiga-tiga tu. InsyaAllah setakat ni kalau tanya saya, orang yang mengamalkannya ni akan sembuh dengan izin Allah. InsyaAllah. Sebab itulah dia punya apa orang kata, dia punya sifir dia untuk sembuh. Ada setengah orang dia cakap dengan saya, Ustaz, saya dah jaga tahajud waktu malam. Solat sunat saya jaga. Solat fardu lagi awal waktu saya dah ambil wuduk semua. Tapi kena gangguan ya Ustaz. Saya tanya bab makan, habis dia fail. Kan, makan tak jaga kan. Lepas tu dia punya masa dia tu, lepas subuh tidur. Nak tidur lepas subuh boleh, tapi tunggu masuk waktu isyraq. Kan, contoh pukul 7 ke 7 lebih apa. Tapi kalau katakanlah kita tak sihat, perlukan rehat, dah makan ubat contoh, nak rehat lah. Lepas asar tidur. Maksudnya nak tidur tu kena make sure lepas isyraq Betul. Jangan betul contohlah subuh masuk pukul 5.50, kalau Johor 5.50. Nanti dah siap sembahyang pukul 6 suku, tidur. Tidur, tu yang masalah tu. Macam badan kita baru nak bangun. Dah ready semua, betul kita tutup balik. So dia jadi macam rosak dia kurang kan. Betul. Satu lagi, kalau kita nak ada kekuatan bangun waktu malam, dia ada rahsia dia. Kenapa Rasulullah SAW khailullah tidur seketika di tengah hari kan sebelum waktu zuhur. Kajian dalam perubatan menunjukkan bahawa kita terlelap sekejap je. Contoh kita tidur dengan duduk sini kan, kita terlelap 1 minit contoh dia. Lepas tu kita jaga. Ibarat kita dah tidur selama 45 minit. Sebab tu Rasulullah ada kekuatan bangun pada waktu malam. Sebab tu kita ni kalau nak ada kekuatan bangun waktu malam, kita boleh amalkan. Sebelum zuhur tu tidur sekejap. Dan juga Ustaz kan, beza tidur pukul 11 sampai pukul 1 dan compare tidur pukul 1 dan sampai ke atas ni, kualiti tu tak sama. Betul? Kan. Dia tak sama. Sebab tu juga saya belajar dalam perubatan tradisional Melayu tu, kalau kita tidur lepas pukul 12.30 malam, badan kita pun berbeza. Macam mana tu? Badan kita akan lemah. Esok tu ke apa? Ya, besoknya. Sebab waktu yang normal sebenarnya adalah pukul 12 dan ke bawah tu waktu tidur. Jangan lebih daripada pukul tu. So lepas tu adalah waktu bangun lah? Bukan, maksudnya pukul 12 tu, kalau lepas waktu tu, maknanya sistem badan kita ni dah dia kacir-kacir sikit. Sebab tu besoknya kita akan lemah. Faham. Sebab tu ulama' terdahulu waktu tidur orang awal. 10 lebih 11 dah tidur. Sebab apa? Dia nak bangun waktu pagi. Pukul 3 pagi dah bangun. Itulah bermula kehidupan mereka. Tidur ni sekejap 4 jam je, 4 jam 5 jam. Tapi dah ada kekuatan. Sebab apa? Pada waktu yang betul. Tengah hari tidur sekejap, waktu malam tidur awal sikit supaya boleh bangun waktu 3 pagi dah bangun ataupun 4 pagi. Itulah bermulanya kehidupan mereka. Pukul 3 pagi 4 pagi tu. Terus straight siang bekerja apa semua, mengajar lah apa kan. Itulah. Kita hari ni berbeza. Malam tak tidur sampai pagi, betul. Siang sibuk tidur. Itu yang sakit tu. Disebabkan tu kita pun dah malam pukul 12. Oh, dah lebih dah. Kita kena end lah podcast ni. Thank you so much Ustaz. Saya sangat-sangat enjoy podcast ni, to be honest. I appreciate Ustaz punya masa datang sini, share dengan kita ilmu. Saya rasa mungkin Ustaz setuju kalau saya cakap ni, podcast ni memang saya rasa jin tak suka kita buat podcast ni kan. Dengar dia macam panas kan. Semoga podcast ni Allah SWT terima dan juga dapat bagi manfaat lah dekat ramai orang yang tengok, InsyaAllah. So sebelum kita end ni Ustaz ada apa-apa kata akhir kepada kita punya viewer? Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Yusuf kerana jemput saya. Dan sebenarnya apa yang perlu kita tahu tentang masalah-masalah berkaitan dengan gangguan semua ni, dia bermula dengan kehidupan kita. Maknanya kita betulkan balik kehidupan kita ni. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu paling penting. Itu dulu yang pertama. Kemudian hubungan dengan manusia. Kemudian boleh hubungan dengan alam kita ni lah. Jadi maknanya apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah setiap apa yang kita alami ni adalah boleh jadi disebabkan oleh diri kita sendiri dulu. Allah sedang uji kita di atas perbuatan kita. Sebab tu Allah uji, tanda Allah sayang, supaya kita dekat balik kepada Allah. Kita jangan salahkan Allah, kita jangan salahkan orang lain, kita tengok dulu diri kita. Kita perbaiki dulu diri kita. Kalau Allah Ta'ala tak uji kita dengan sesuatu perkara tu,
mungkin kita akan lebih hanyut lagi. Sebab tu Allah uji kita, tanda Allah sayang pada kita dan kita hampirkan diri pada Allah SWT. Saya nak bawakan satu contoh pasien saya sebagai penutup ni. Dia sudah berkahwin selama 7 tahun. Subur tak ada masalah tapi tak dapat anak. Bila saya diagnose dia, saya tengok tak ada masalah gangguan jin, saya diagnose sebagai nadi, saya tengok ada satu masalah iaitu berkaitan dengan akhlak dia. Dia organ dia tu menyebabkan dia punya kesimpulan dia akhlak dia ada masalah. Akhlak ni berkaitan dengan solat. Jap. Ustaz tak boleh sentuh macam tu aspek saya lepaskan Ustaz. Juga. Orang kenapa punya berkenaan dengan akhlak Ustaz? Okey, dia macam ni. Solat ni kaitan dengan akhlak. Macam mana? Solat berkait dengan akhlak. Akhlak berkait dengan solat. Contoh. Sebab tu ada Nabi beritahu yang sahabat, bukan sahabat, ada orang yang mencuri di zaman Rasulullah tu. Dia kena betulkan balik solat dia. Besok dia curi lagi. Rasulullah kata kamu kena betulkan balik solat. Kan? Sampailah solat ni betul baru dia berhenti mencuri. Jadi akhlak tu kaitannya dengan solat. Jadi bila saya diagnose, saya tengok dia ada masalah pada sistem reproduksi dia. Reproduksi ni kaitan dia adalah dengan akhlak. So bila akhlak ni kaitan dengan solat. Bila solat, saya tanya terus direct dengan dia. Kak, minta maaf Kak, saya tak ada niat nak jaga tepi kain akak ke apa ke. Saya hanya nak tahu macam mana dengan solat akak. Itulah Ustaz, saya ni nurse. Saya kerja kadang sibuk lah Ustaz. Macam sembahyang tu saya macam tak sempat lah. Saya tanya dia, boleh tak solat akak? Sempat tak sembahyang ke tak? Boleh, jahit-jahit kawan boleh. Okey. Lagi? Itulah. Bila balik rumah dah penat, saya pun tak solat. Okey. Saya kata Kak, minta maaf Kak. Saya bukan nak menyebut hal ibadah akak pada Allah SWT. Tapi apa yang saya belajar berdasarkan ilmu yang saya ada ni, saya diagnose, saya dapat detect ada masalah akhlak. Akhlak tu ada berkaitan dengan solat. Jadi mungkin Allah tangguhkan dapat anak ni, rezekinya agak berat sebabkan akak tak jaga solat. Dalam gila dia ni gitu. Ustaz. Okey. Jadi amazing lagi, dia terima apa teguran saya tu dan dia berubah. Suami si berubah. Jaga solat. Selang 3 bulan dia WhatsApp saya, Ustaz saya pregnant buat kali pertama. Masya Allah. Saya kata apa pada dia, Kak, sebenarnya Allah tu maha kaya. Dia nak bagi akak 100 anak pun boleh. Allah tu takkan miskin. Allah tu maha kaya. Tapi Allah nak apa daripada kita? Allah uji kita tu supaya kita sedar. Kita kena kembali kepada Allah dulu. Akulah pemberi rezeki. Untuk dapat anak tu, aku yang bagi. Jadi engkau mesti kena balik pada aku dulu. Itulah tujuan perawat ni, bukan saja merawat, tapi membawa orang yang jauh daripada Allah dekat kepada Allah. Itulah tujuan utama perawat. Okay? So itulah saya katakan tadi, apa-apa penyakit pada kita, walaupun penyakit gangguan jin ke, pergi hospital ke apa ke, kembali pada Allah Ta'ala dulu, barulah kita ikhtiarkan. Okay? Hari ni orang dah terbalik, sakit pergi hospital macam-macam, dah ubat tak baik, last kali buat solat hajat. Kenapa tak solat hajat dulu macam sahabat Nabi SAW? Rasulullah mengajar kita, jumpa Allah dulu, baru kita ikhtiar. Tapi kita yang dia dah balik, dah buat tu, buat ni, buat tu, macam-macam buat dah, tak settle. Akhir sekali, solat hajat lah. Solat hajat. Kan? Bukan kata tak betul. Betul. Tapi kurang tepat. Sebab kita letakkan di belakang sekali itu. Kan? Nak mohon kepada Allah Ta'ala tu. Tapi sahabat telah dididik oleh Rasulullah untuk apa? Letakkan Allah di depan. Solat dulu 2 rakaat. Mohon kepada Allah. Baru ikhtiar dan usaha. Itulah cara yang sebenar. Jadi, apa yang kita dengar pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala dia dengan penuh kasih sayang dia tu, dia melihat doa kita, dia dengar doa kita. Siapa-siapa yang nak berubah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus campakkan taufik hidayah pada dia untuk berubah pada malam ni ataupun pada hari ni. Terus dia berubah jadi baik ataupun taat perintah Allah terus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik semua ujian-ujian yang ada pada diri setiap daripada kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Amin. Saya rasa ni one of the saya punya favourite podcast juga. Sangat-sangat solid Ustaz. Alright. Allah. Thank you so much. So, macam biasa guys. Okay. Kau boleh cari Ustaz Azri dekat semua TikTok, dekat social media semua. And boleh komen siapa yang kau nak tengok next. InsyaAllah. Tak ada orang boleh request Ustaz Azri. Saya selalu komen. Boleh request siapa yang kau nak request, siapa yang kau nak. Tapi Allah menggerakkan hati saya. Something lah dengan Ustaz Azri. Saya kena invite lah podcast Ustaz. Allah. So macam Ustaz expect saya invite tiba-tiba? Tak expect langsung. Saya macam ada terkejut juga. Kenapa mesti panggil saya kan? Ramai lagi orang yang lebih layak lagi. Saya ni tak ada apa pun. Tapi ni sebab benda ni macam kita tak pernah expect cerita pasal pusat rawatan Melayu dan sejarah ni semua. So ada hikmah semua ni. Semoga Allah SWT terima. Boleh komen siapa lagi guest korang nak tengok, seorang-seorang korang guys. Amin. InsyaAllah kita jumpa kat episode akan datang. Beli kopi, link kat bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah.
Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja. Macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live pun boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.